Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, tajuk yang hampir-hampir akhir ni, tajuk qad. Tajuk 58. Qad, dia kata ada dua bentuk, dua wajah. Wajah ini, satu harfiyah, mana harfun, so qad ni, satu harfun, satu ismun. So sini dia sebut harfiyah, harfiyatun dan ismiyatun. Yang harfiah ni akan dibincangkan selepas ni, sayati, wasatati, surat 528. So 528 wa ammal harfiah kan. Yang dia nak bincang sekarang ni ismiyah dulu. Wal ismiyah. So ismiyah ada dua wajah juga. Wahiyya ala wajahaini juga. So kalau kita buat ni, qad bagi kepada harfiah ismiyah ataupun harfun ismun. Yang ismiyah ni pula ada dua wajah juga. Kan? Wa hiya ala wajhaini. Satu ismu fi'lin. So satu ismiyah ni isim fi'il. Isim yang bermakna fi'il. Satu lagi, yang ni pun dibincangkan nanti lagi. Wasayati. Ini pun muka surat yang ni muka surat 526. 526. So sini 5 page 526. Yang ni harfiah ni nanti akan dibincangkan page mana tadi? 528. Ini page 528. Okay, yang kedua, mana ismiyah ni? Yang pertama isim fi'il, yang kedua wasmun muradifun li hasbu. Satu lagi makna dia isim yang semakna dengan muradifun dengan perkataan hasbu, cukup. So sini makna dia hasbu. Hasbu. So hasbu ni makna dia yakfi lah. Ataupun kafa. Cukup lah. Kemudian yang ni pula, hasbu ni. Isim ni kan, ni isim juga. Isim yang sama dengan mana hasbu. Wasmu muradifun li hasbu. Wahadi tusta'malu ala wajhain juga. So yang ni ada dua juga. So hasbu ni ada dua, satu jenis mabniyah, satu jenis mu'rab. Mu'rabiyah. Dia baca apa? Mu'rabiyah ke? Mu'rabatun je. Terus sini mabniyah, sini mu'rab. Mu'rabah lah ni. Mu'annas. Okay, jadi mana pembahagian dia sekarang yang dibicarakan tentang qad ni? Satu, qad ada dua jenis. Satu huruf, harfun. Satu isim.
Yang biasa banyak kita bincangkan qad sebagai harf lah. Yang ni dia letakkan di bahagian akhir nanti. Sebab dia kata nanti harf sebagai harf dia ada 6 makna. 6 makna, salah satu makna tu ditolak oleh Ibn Hisham, dia jadi 5 dah. So 5 makna qad. Kan biasa kita kata qad untuk taklil, mana qad. Okay, qad kalau harfi dia bincangkan 6 tapi dia buat sini 5 aje. So, salah satunya ditolak oleh Ibn Hisham kan. So harf yang bermakna tawaqqu', manakala masuk qad tu maknanya menunjukkan unsur-unsur jangkaan. Kalau masuk qad juga kadang menunjukkan makna takrib, madi. Kita panggil madi qarib. Madi yang baru. Past present tense lah. Kemudian kadang masuk qad untuk makna banyak. Qad boleh bermakna banyak. Kadang taklil dulu. Qad bermakna sedikit. Jarang-jarang yang biasa kita terjemah. Jarang-jarang. Banyak pun juga. Kadang qad boleh bermakna banyak. Kadang qad boleh bermakna tahqiq, sesungguhnya. Qad aflaha man zakkaha. Yang ni yang ditolaklah Hanafi. Qad ni bermakna ma, tidak. Ma kuntu, qad kuntu, ma kuntu. Bukan aku. Ini yang dibincangkan tentang pengajian qad. Okay, sekarang ini dia halalkan kita kepada qad sebagai isim. Dan isim bagi pada 2. Mana dah atas tadi. So isim bagi pada 2, satu isim fi'il. Satu lagi isim bermakna hasbu kan. Cukup. So hasbu ni terbagi pada 2, satu mabniyah. Wajah ini mabniyah. So maknanya qad ni kita baca dengan baris mati kan. So baris mati tu maknanya baris tetap, bagi panggil mabni lah. Nanti satu lagi mu'rab, maknanya kita baca qadu. Misalnya qadun kan, tapi bila digunakan idhafah jadi qadu. Macam hasbu jugalah, hasbun. Sebab biasanya digunakan idhafah. Sebab tu dia baca hasbu ni. Sama juga qadu. Ini mu'rab. Maknanya boleh qadu qadi lah kan. Boleh berubah baris. Yang ni tak boleh berubah baris. Panggil mabni. So banding antara dua ni mabni dengan mu'rab, dia kata yang ni lebih banyak penggunaan dia. So mabniyun wa huwa al-ghalibu. Ini yang lebih, ghalibnya lebih banyak didapati dalam kalam Arab. Sebab apa? Alasan dia qad ni sebagai mabni. So alasan dia li shibhiha. Kerana qad menyerupai qad yang mabni ni menyerupai qad yang harfi. Menyerupai qad yang harfi. Kan qad harfi kita ni yang asalnya yang kita guna ni qad mabni kan. Sebab huruf, semua huruf kan mabni. So bila qad ni jadi huruf, so dia mabni lah. So mabni kan kita kata mabni, kalau huruf ni termasuk mabni asal kan. So mabni ada yang asal, ada yang syibih asal. So mabni asal kan berapa kita ngaji hari tu? Fi'amal, amal, madi, harf, dan ada yang memasukkan jumlah. Fi'amal, fi'il madi, huruf dan juga jumlah. Ini mabni asal. Hal lain tu dia kata menyerupai mabni asal. So serupa tu dari aspek mana? Kadang ada aspek body, wajah dia sama. Kadang aspek makna, macam huruf kan, dia memerlukan benda lain. Dia tak boleh berfungsi pada diri dia sendiri. Jadi maknanya kadang macam ha'ula kan. So ha'ula kenapa dia mabni?
dia menyerupai salah satu daripada yang asal ni. Dari segi makna, maknanya huruf, makna dia perlukan, dia tak boleh berdiri sendiri kan. Dan takrif, kita mengaji dulu takrif huruf, ialah dia, makna dia tidak boleh ghairul mustaqil, tak boleh berdiri dengan sendiri, dia perlukan kepada benda lain. Sebab fungsi dia, contohnya min. Min, makna min ialah menyambungkan satu bermula kan. So dia menyambungkan, contohnya datang ke rumah kan. So datang satu, rumah satu. So min tu tak akan berfungsi melainkan kena ada dua kan. Satu ada datang, satu lagi rumah. So dia menghubungkan dua lah. So dia perlukan kepada kalimah lain. Sama dengan haula. So dia mubaham. So dia perlukan kepada haulai rijal ke kan. So maknanya berkehendak, muhtaj kepada benda lain itu sama seperti muhtajnya harf. Ini dikatakan ada unsur-unsur syibih dengan salah satu mabni asal. So macam kita sini, qad sini, bila kita kata mabni, ada reason lah dia bukan mabni asal. Sebab kita kata dia isim. Tadi kan kita kata dia isim, bukan harfi. So bila dia isim, dia bukan mabni asal. Bila dia bukan mabni asal, dia syibih mabni. So syibih mabni itu dari sudut mana? So dia kata dari sudut dia menyerupai qad yang harfi tadi. Dari segi lafaz. So lafaz pun semua body dia sama. Lafaz qad harfi pun gini. So dia begini. Maknanya oleh kerana serupa tu, so dia masuk grup mabni lah. Satu lagi reason dia, wali kasirin minal hurufi fi wad'iha. Kerana banyaknya huruf dalam bentuk yang sama. Bentuk yang sama. Yang ni memang lafaz tu sama. Yang ni bentuk sama. Bentuk sama tu dari segi bilangan huruf tu sama. Kan? Banyak kalimah harf terdiri daripada dua huruf. An, fi, ala, kan? Muz. Kan? Semua ni dua-dua huruf kan? So maknanya oleh kerana body dia tu lebih kurang sama dengan huruf, so dia pun masuk syibih dengan mabni asal. Itu dari segi kenapa dia mabni lah. Dia isim, tapi dia masuk dalam grup mabni. Bukan mabni asal tapi syibih mabni. Jadi dari segi penggunaan, oleh kerana dia sama dengan makna dengan hasbu, so qad ni tadi akan mudhaf ilaih lah. Hasbu Zaidin. Contoh kita kata hasbu Zaidin dirhamun. Cukuplah 1 dirham untuk Zaid. Cukuplah Zaid 1 dirham. Jadi qad Zaidin dirhamun. Sama lah. Qad Zaidin dirhamun. Cukuplah Zaid 1 dirham. So qad mubtada lah. Hasbu kan mubtada. Hubungan dia dengan Zaid, dia mudhaf. Zaid mudhafu ilaih. Yang ni khabar. Cuma sebab dia mabni kan, so dia bagi matilah. Bisukun. Okay, salah satu penggunaan qad juga yang mabni ni, didapati dalam kalam Arab, dia pakai, sebab biasanya qad hasbu, hasbu plus ya kan, cukuplah bagiku. Jadi kalau kita gabung dulu tu jadi hasbi, cukuplah bagiku. Macam mana pula dengan qad? So qad bagi mati plus ya, cukuplah bagi aku kan. Sepatutnya ada dalam mabni, macam mana bertemu dengan ya? Boleh tak bagi bawah? Boleh lah kan? Qadi. Sebab hu, dhamir, bila sebelum dia ni bagi bawah, so dia tukar jadi hi kan? Ataupun ya sini. Contohnya, kita buhu. Tapi bila sebelum dhamir tu ada bagi bawah, dhamir pun kena ikut juga kan? Mabni walaupun dia mabni, so dia
kita baca kitabihi. So baris dia tu bukan kerana dia berubah faktor i'rab, bukan, kerana faktor nak mengharmonikan bunyi. Mengharmonikan bunyi. Samalah juga yang ini. Ni baris mati ni, qad bertemu dengan ya. So mana boleh bunyi ya pun mati juga. So ikut kaedah dia, biasanya kalau baris mati, kalau kita nak hidupkan, kita ringankan dia dengan baris bawah kan, itu kaedah dia kan. So qad jadi qadi. Okey, satu. Yang kedua, qad boleh juga oleh kerana mabni kan, dia kekal baris dia. So kita nak maintainkan dia punya baris dia terkekal. So kita pinjam nun wiqayah je lah. Jadi qad ni lah jadi. Qad ni. So nun wiqayah ni bukan biasanya digunakan untuk maf'ulun bih kan. Darabani, akalani, qatalani. Tapi yang ni bukan untuk maf'ul bih, tapi just untuk protect supaya baris qad ini yang mabni itu dikekalkan seperti sedia kala. Jadi waqad ni baca dengan nun. Tujuan dia hirsan, kerana bertujuan keinginan untuk ala baqa'is sukun, untuk kekalkan sukun bagi mabni. Sebab li'annahu aslu, kerana asal mabni ialah baris mati. Fi ma yabnuna, pada apa yang biasanya orang Arab mabnikan kalimah-kalimah tu biasanya mabni dengan sukun. Ini comok ni. Tamat kita tentang qad yang ismiyah. Ini harfiah kan? Qad ismiyah, harfiah. So ismiyah tu ada dua. Satu isim fi'il. Isim fi'il, satu lagi makna dia sama dengan makna hasbu. Cukuplah. So hasbu ada dua, satu mabni. Qad yang sama dengan hasbu ada dua, satu mabni, satu mu'rab. Mu'rab pun, mabni pun cara baca dia tadi. Qad yang mabni, boleh baca qaddi, boleh baca qad, boleh baca qadni. Tengok keadaan So kadang kita jumpa qadi, kadang kita jumpa qad saja, kadang kita jumpa qadni. Di mana qad? Qad yang mabni. Okay, yang mu'rab pula. Hasbu ni, hasbu. Qad bermakna cukup. Bukan makna telah makna cukup. Hasbu ni, kalau dia mu'rab, lawan tadi mabni kan, makna sama je, makna cukup. Mu'rab, yang ni jarang-jarang digunakan oleh kalam Arab. Makna jarang-jarang, makna qad tu jadi qadu. Mu'rab wahai qalilin yuqalu qadu Zaidin dirhamun. Cukuplah Zaid satu dirham. So biasa kita baca, yang biasanya ialah bagi mati. Qad Zaidin. Ini yang lumrah. Yang ni yang jarang-jarang dibaca. Dia kata samalah juga kama yuqalu hasbuhu dirhamun. Hasbuhu kan? Sulhu tu baca dengan rafa'. Baca dengan rafa'. Yang ni jelas lah sebab tak ada ganggu apa-apa. Tapi yang ni kan, qadi dirhamun. So qadi tu ya qad plus ya lah. Oleh kerana asalnya qadu, so ada ya sini jadi qadi lah. So qadi dirhamun. Cukuplah bagiku satu dirham. Okey, tanpa nun lah.
Sebab nun tak ada faedah. Nun untuk mabni aja. Yang bi ghairi nun. So nun yang kita masukkan tu macam qad ni, in case maknanya kalau kita nak kekalkan qad tu sebagai mabni. So mabni kita nak kekalkan sebagai mati tu kita bubuhlah nun wiqayah. Yang ni mu'rab. Mu'rab mana dia boleh berubah, dal tu boleh berubah. So apa perlunya? Nun. So kama yuqalu hasbi. Sama dengan ni. Hasbu plus ya jadi hasbi. So qadu plus ya jadi qadi. Okay, selesai tentang qad sebagai isim yang bermakna hasbu. Sekarang ni qad musta'malatu yang digunakan sebagai isim fi'il. Isma fi'lin. Qad ni mu'annas. Qad al-musta'malatu isma fi'lin. Muradifatun li yakfi. Sama makna dengan yakfi. Isim fi'il tahu isim fi'il. So isim fi'il ialah isim tapi makna dia fi'il. Sebab apa kita kata isim? Kerana dia tidak ada tanda-tanda fi'il. So tanda fi'il nak kena ada ta ke, ya ke. Kan? Kalau mudhari' kan? Kalau depan kalau madhi belakang tu bagi mati ke, muannas, ada waw alif ke, muzakkar, darabu, ada waw alif. Yang ni body dia satu je. Kekal gitu je. Kan contohnya sah. Diam. Asalnya mana? Fi'il amar kan? Uskut. Nah ni makna dia uskut. Ini kita panggil isim fi'il. Isim fi'il. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah tu kan? Hayyala, hayyal. 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 Lagi okey, kalau bermakna isim fi'il, so dia bermakna yakfi. Bermakna yakfi. Makna mudhari' tu dia bagi situ. Yuqalu qad zaidan dirhamun. Qad zaidan dirhamun. Qad ni dirhamun. So bila dia fi'il, so dia nak kepada maf'ulun bih lah. So qad tu dah jadi maf'ulun bih. Dah jadi fi'il kan? Ni fi'il. So makna dia yakfi. Kan kalau yakfi kita guna yakfi ni dirhamun. Satu dirham telah mencukupi aku. Kita maksudkan cukup saya ni cukup dengan satu dirham. So cukup bagi saya satu dirham. So bagi saya tu guna maf'ulun bih. Dalam bahasa Arab tu. Yakfi ni dirhamun. Yakfi ni dirhamun. So penggunaan qad pun sama juga. So qad kalau kita tukar kepada isim zahir, zaidin, qad zaidun, qad zaidan dirhamun. Satu dirham mencukupi Zaid. So Zaid cukup dengan satu dirham. Okey, baik. Kalau kita tukar kepada mutakallim, saya contohnya, ya kan? So qad fi'il, ini mutakallim. So fi'il nak kepada nun wiqayah dia. So, kena masuk nun wiqayah. Masuk nun. So qad ni. So qad ni dirhamun. So baris tu dikekalkan lah. Kama yuqalu yakfi zaidan dirhamun. Ataupun yakfi ni dirhamun. Yang ni untuk yang ni. Qad ni sama dengan yakfi ni dirhamun.
qad Zaidan dirhamu sama dengan yakfi Zaidan dirhamu. Cuma dalam hasyiah tu dia komen dia. Lihat juga dia komen. Dia komen, dia kata Ibn Hisham ni dia guna mudhari' sini. Mana isim fa'il sama dengan makna mudhari'. Bawah tu kan, 7. Dia kata ulama kritik lah. Kerana biasanya dia kata isim fa'il ni, isim fa'il mudhari' ni. Isim fa'il mudhari'. So isim fa'il boleh datang dalam bentuk amar. Isim fa'il makna dia amar. So isim fa'il makna dia madi. Isim fa'il makna dia mudhari'. So dia kata kalau isim fa'il yang mudhari' ni mukhtalafun fihi. So ulama berselisih ada isim fa'il ni mudhari' ni boleh, isim fa'il ni boleh bermakna mudhari'. Dia kata khilaf ulama. Mukhtalafan fihi, setengahnya mengharuskan, setengahnya tidak mengizinkan. Wa mana'ahu akharun. Sebab tu dia kata Ibnu Malik dengan Muradi dalam kitab dia tak guna istilah yakfi. Dia kata muradifatun lil fi'il kafa madi sini. Cuma masalahnya kalau anda tengok dalam kitab-kitab nahwu lah, cuba cari ada mudhari' ni dikatakan khilaf. So anda cari-cari tak jumpa, anda cuba cari. Mudhari' yang dikatakan khilaf. Mana? Siapa kata? Mana bukti dia? Kan? Dalam rata-rata kitab nahwu, istilah yang digunakan hanya 2 saja. Satu, isim fi'il terbahagi kepada 2, satu. Fi'il amar dan juga madhi mudhari'. Yang amar ni dia kata kasir. Kasirun. Yang madhi mudhari' ni dia kata qalil. Masuk dalam grup qalil. So dia bagi 2 je. Kasir dengan qalil. Antara qalil 2 ni, yang mudhari' ni lebih qalil banding dengan yang madhi. Dari segi boleh tak boleh, boleh tak boleh tu tak ada isyarat. Tak ada dalam kitab nahwu tu tulis. Tak ada tu maksudnya anak tak jumpa, carilah. So antum semua cuba cari mana mudhari' tu boleh. Khilaf. Yang kata ada ulama yang tak setuju. Dan reason dia kenapa mudhari' tu tak boleh jadi isim fi'il. Cuma yang kata tak boleh ni, mengisyaratkan kata tak boleh ni, dalam syarah Mughni Labib ni, syarah kepada syair-syair ni Al-Baghdadi kan, ada satu lagi. Yang kita guna ni yang Fathul Qarib ni, yang Durrah punya. Ni kan kita punya syarah Syahid Fathul Qarib ni kan. Ni yang Darwish punya kan. Ini projek ada Darwish tapi Durrah punya. Syekh Muhammad Ali kan. Ali Taha. Dia punya. Tapi yang klasikal punya itu Al-Baghdadi lah. Al-Baghdadi. So dalam catatan dia tu, dia ada tulis itu, maknanya dia kata ulama berselisih dalam tu. Tapi dia tak bagi siapa kata ulama berselisih. Dalam hasyiah Soban, hasyiah Alfiah kan, ni pun ada tulis, dia kata ulama berselisih. 2 orang ni ulama berselisih tentang ni. Pendetailan tak ada. Sepatutnya kalau ada macam ni, dia sebab isyarat macam ni. Misalnya kita mahu dia akan mari selalu. Kalau kita buat semakan kan, kalau tajuk macam ni, biasanya dia marilah. Tapi yang isyaratnya ada 2 ni aja. Cuba cari, anak tak jumpa. Yang tanya yakfi ni. So kalau menurut yang ni, kalau kita tengok yang biasanya orang buat pembahagian, kasih dengan qalil, so tak apalah maksudnya yakfi yang digunakan oleh Ibnu Hisham menggunakan mudhari' ni. Kan dia kata wa mimma ta'aqqabahu ala zalika al-Baghdadi. Okey, sekarang ni dia bagi dalil syair. Dalil wa qawluhu, dalil syair tentang adanya ni mu'rab
dengan mabni. Qadni min nasril khubaibaini. Qadi. Semua makna cukup ni. Cukup bagi aku menolong Khubayb. Cukuplah. Ini takkid kepada qadni. Cukuplah bagi aku menolong. Min ni min zaidah aja. So cukuplah bagiku nasrulah kalau tak ada min ni. Cukuplah bagi aku menolong Khubayb. So Abdullah bin Zubair kan. So dia ada anak namanya Khubayb. Khubaybun. Ini yang perang dengan Hajjaj apa tu? Yang masalah khalifah. So zaman dia tu khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi Khubayb ni sempurna ambil nama anak dia lah. So sepatutnya refer kepada dua orang ni, Abdullah dan Khubayb. Abdullah dan Khubayb. Tapi guna pinjam nama anak dia untuk mewakili dua beranak ni. Ini Khubayb. So Khubaybain ni macam Qamarain ni. Walid mak bapak kan? Ambil nama ayah. Walidain. Patutnya walidah satu kan? Walidah dengan walid. Walidah tu dengan walidun. Tapi untuk mewakili dua ni ambil ayah punya dia walidain. So dia ambil salah satulah. So cukuplah bagi aku menolong Khubayb. Cukuplah. Sambungan dia punya syair tu. Laisal imamu bisyahihi al-mulhid. So imam tu refer kepada Abdul Malik bin Marwan lah. So penyair kata, tu imam kita ni, tu imam pula lah. Apa tu? Pemerintah kita ni, dia bukan kedekut. Dan dia bukan orang yang mulhid di sini artinya orang yang menghalalkan pertumpahan darah di Mekah tu. Di Kaabah. Mulhid ni. So syair ni boleh jadi maksud dia memuji Khubayb, memuji Abdullah ni, ataupun dia memihak kepada Syekh. Sebenarnya kalau niat ni zahir lah. Kau ni cukuplah aku ni. Yang ni zahir lah maksudnya nampak macam zahir kan. Zahir maknanya menyokong lah. Cukuplah bagi aku, cukuplah. Satu lagi mana? Cukuplah. Setakat ni aja aku boleh sokong. Itu maknanya dia akan sokong. Kalau dia kata cukup dengan memberi sokongan kepada Abdullah bin Zubair dengan Khubayb. Kerana imam, kerana pemimpin kita ni seorang yang laisal imam bisyahihi al-muhid. Laisal imam bisyahihi al-mulhid ni macam mana nak sebut? Kalau sokong Abdul Malik maksudnya setakat ni ajalah setakat ni lah aku sokong Khubayb kerana imam kita ni, pemerintah kita ni bukanlah orang yang kedekut dan orang yang menghalalkan. Maksudnya yang ni imam di sini refer kepada ni lah. Refer kepada Abdullah juga. So kalau puji Abdullah, mana qadni nasrul Khubayb, mana aku cukup dengan Abdullah kerana Abdullah ni bukan orang yang kedekut dan bukan orang yang mulhid, orang yang menghalalkan. Kalau puji imam, puji Abdullah bin Malik, setakat ni aja aku puji Khubayb. Aku tolong Abdullah bin Zubair kerana orang duk tuduh Abdul Malik ni kedekut, bukan kedekut dia. Tuduh dia menumpahkan darah, dia bukan menumpahkan darah. So imam ni refer kepada Abdul Malik bin Marwan. Okay, sekarang ni dia i'rab ni je lah. Qa' ni je. Qa' ni, kemungkinan yang ada pada qa' di sini.
dengan qad di sini. Sebab kita ada qad tadi selaku sebagai isim, qad sebagai isim ada makna apa? Makna hasbu, satu makna isim fi'il. Kalau hasbu pula ada yang mabni, ada yang mu'rab. Okay, tengok. Qadni. Ini bukan harfi lagi, ini masih lagi isim. Qad sebagai isim. So, tahtamilu qad al-ula. Tahtamilu qad ula an takuna muradifatan li hasbu ala lughatil bina. So, maknanya dia kata yang ni bagi dia kata makna dia hasbu tapi jenis mabni. Tak apa kan, mabni kan ada dua lurah kan? Satu yang ada nun wiqayah, satu lagi yang tak pakai nun wiqayah. Kita boleh baca qadi, kita boleh baca qada, qadni. Itu maknanya hasbu. Satu. Yang kedua, wa antakuna ismu fi'il. Ataupun boleh jadi qadni ni isim fi'il. Sebab isim fi'il kan, kalau fi'il kan, kalau dia fi'il dia boleh guna nun wiqayah kan. So ada isim fi'il boleh baca dengan qad, qadni. Qadi tak boleh, ada satu je, pakai qadni aja. Kan isim fi'il tu satu je boleh baca. Qadni saja boleh baca. Sebab isim fi'il maf'ulun bih kena pakai nun wiqayah lah untuk ana. Okay, wa amma saniyah. Qa' yang kedua. Qa' yang ni. Kemungkinan apa? Dalam banyak-banyak ni isim yang bermakna hasbu ke ataupun dia sebagai isim fi'il ke. Kalau isim bermakna hasbu ni dia mabni ke dia mu'rab. So qadi ni. So qadi dia kata fatah tamilu al-awwala. So qad yang ni, qad yang kedua tu boleh jadi yang awal. Mana awal? Mu'rab ke mabni? Nombor 5. Iaitu bermakna hasbi. Lam ta'ti fihi nunun wiqayah. So, yang sini mu'rab, dia mu'rab. So, mu'rab yang pakai qad plus ya, jadi qadi lah kan? Qad plus ya, sebab dia qadu asalnya kan? Plus ya dia qadi. So, dia makna hasbu, tapi dia mu'rab. Makna yang pertama. Wahuwa wadih. Yang ni jelas lah maksudnya, betul lah. Maknanya kalau mu'rab tu, wadih. Yang kedua, wasani, fatah tamilu as-saniyah. Saniyah. So kalau saniyah 7 isim fi'il. So maknanya yang awal ni kita ada isim kan. Qad ada dua, satu isim. Makna dia hasbu. Pertama. Yang kedua isim fi'il. Ni yang masukkan awal. Cuma hasbu tu ada dua jenis kan. Satu mabni, satu mu'rab. So dia kata yang kedua, ini kemungkinan yang pertama dia bermakna yang pertama ni. Tapi jenis yang tak pakai nun lah. Memang tak pakai nun pun kan. So isim hasbu. Betul lah sebab mabni dengan mu'rab. So kalau mu'rab tak pakai nun lah kan. Kalau mabni pakai nun. Untuk yang kedua ni. Mu'rab je lah yang sesuai. Awal. Wahuwa wada. Wasani ala anna nun khuzifat lid darurah. So qad ni mungkin juga makna isim fi'il.
isim fi'il. So kalau isim fi'il sepatutnya kena baca kod ni. Kemudian nun digugurkan. Nun digugurkan, ya tu bagi ke dal. Bagi ya tu. Kalau darurah syai' ni, dihazafkan nun. Wasani ala anna nun huzifat lidarurah. Ada tak jenis nun wiqayah digugurkan dalam syai' Arab? Kerana darurah. Ada. Kaqaulihi, seperti kata penyair, izzahaba al-qawmu al-kiramu laisi. Patutnya laisani. Laisani pun tak ada dalam bahasa Arab sebenarnya. Adanya laisa az-zahibu iyaya. Sebab syair komplit dia macam ni. Ini syair dia atas dia, bahagian atas dia sini. Adatu qaumi ka'adi di Tais. Aku membilang kaum aku ni, banyak dia tu ka'adi di Tais. Ka seperti adid bilangan, At-Tais mana-mana benda yang banyak macam gula ke, pasir kan, pasir, gula, semut, lalat yang duk berkumung banyak-banyak tu, mana timbunan yang banyak-banyak tu dipanggil Tais. So ada tu qaumi ka'adi di Tais. Ka'adi di Tais, idh dhahabal qawmul kiramu laisi. Aku kira tu tak kala mereka semua dah pergi, dia kata. Kecuali aku lah. Maksud kecuali aku, laisa az-zahibu iyaya lah kan. Laisa az-zahibu, sepatutnya laisa az-zahibu iyaya. So ini isim laisa. So khabar laisa iyaya. So bila isim dihazafkan, ini apa ni? Khabar laisa kan. So gantilah dengan ni. Laisa ini. Kemudian ni dibuang, tinggal ya. Jadi laisi saja. Mana dah kita ni? Wa yahtamilu annaha ismu fi'lin. Wa yahtamilu sani yang mana? Yang ni kan? Mu'rab. Bukan isim fi'il lah. Mu'rab. So mu'rab yang satu, mu'rab yang apa tu, yang tanpa ni, mu'rab bukan hasbi, ada yang mabni, ada yang mu'rab kan. So yang mabni tu pakai ni lah, pakai nun wiqayah, qad ni gitu. So buang nun tinggal ya kan. Satu lagi kemungkinan yang sebelah sini ni tadi ialah isim fi'il. Wa yahtamilu annaha ismu fi'lin. So isim fi'il pula masalah lah. Sebab kita baca qadi. Isim fi'il yang kita ada tadi, kalau isim fi'il dia hanya boleh pakai nun aja kan. Qad ni. So lam yuzkar maf'uluhu. So kalau kita buang nun, sepatutnya gitu kan. So dia kata maf'ulun bih tak ada. Maf'ulun bih tak ada. So maf'ulun bih tu artinya nun dengan ya tak ada. Nun tu nun wiqayah aja kan. Maf'ulun bih asalnya ya tu kan. Saya. So saya tu tak ada. So ya ni ya apa benda? So ya tu ya syair aja. So bila buang nun ya tu jadi kok saja plus ya baru ni. Ni ya syair. Ya untuk imbang syair je. So fal ya dia kata lil itlaq. Itlaq maksudnya dimasukkan untuk keseragaman syair. Kemudian ni kan bayi mati ni asal ni.
So kenapa kamu tiba-tiba bagi bawahkan dia? Kalau kita buang sekalipun nun ni, tapi masih lagi bagi tu kekal kan? So kenapa kamu kasrahkan? Dia kata wal kasratu lisakinain. Kerana ada dua sukun. Ini yang nak ditulis dalam hasyiah tu. Apa maksud dia? Sakinain. Nombor 3. Zahiruhu anna sakinain huma ad-dal wa harfu itlaq. So ana bila baca ni ana pelik macam mana boleh dal boleh ada sakin dan huruf itlaq. Ma'a anna harfa itlaq innama yakunu ba'da kasrah li anna isba' harakatul rawi. Sebab bila kita tengok yang apa tu? Dasuki. Kalau dasuki tu dia clear sikit. Jelas. Tengok ya. Itlaq sini. Ketahuilah bahawa huruf itlaq dia hanya akan dimasukkan besar sikit selepas harakat rawi. So biasanya huruf itlaq ni, misalnya kita ada perkataan kataba kan. Contohnya sini bagi bawah lah katabi. So selepas dah ada katabi tu boleh masuk ya gitu. So dia tak boleh mati sini. Dia kena memang awal lagi dia dah ada baris bawah tu barulah boleh tambah dengan pemanjangan. Sedangkan kita tadi kod tadi dia awal-awal lagi mati. Macam mana nak tambah? Ini kita panggil rawi lah dalam ilmu arud. Harakat yang akhir tu huruf hari kita panggil rawi. So, harakat rawi. Jadi harakat tu maujudah. Okay, harakat bagi bawah tu ada sebelum kedatangan ya lagi. Jadi kata-kata dia wal kasrah lisakinain la yusallam. Tak boleh terima lah. Jadi problem ayat Ibn Hisham tu. Sebab sukun tidak boleh bertemu dengan ya lah kan. Sini dah mati dah. Kemudian kita masuk ya itlaq pula. Nipu suku, mana boleh kan? So kena hidupkan ni dulu. Awal-awal lagi hidup. Untuk itlaq lah, kes itlaq. So yang bagusnya maknanya kalau kita nak selesaikan ibarat Ibn Hisham ni, al-ahsan dia kata situ ialah al-mabni qad yuksaru. Summa ata bil ya. So macam mana nak jawab? Jawab dia sebab kita kan qad sini kita qad mana ni qad? Qad isim fi'il kan? So isim fi'il mabni. So mabni ni kan macam kadang-kadang kan dikasrahkan macam hu kan? Kita baca hi kan? So mabni kadang-kadang dikasrahkan. Itu kasrahkan dulu. Barulah masuk ya. Kasrahkan dulu baru masuk ya. Sebab mabni kadang-kadang boleh dikasrahkan kalau ada darurah. Ada keperluan. Wa ajaba ba'dun. Setengah-setengah ulama dia jawab yang Ibn Hisham tu bi anal murad bisakinain. Apa maksud dua sakin dalam yang ditulis oleh Ibn Hisham tu? Dua sakin maksud dia tanwin. Tanwin dengan ya. Tanwin dengan ya. Li'anna isim fa'il qad yunawwanu. So maksud dia qad ni macam kita perkataan sah kan? Uskut. So uskut ada dua kan? Sah dengan sahih. Sah dengan sahih. Satu mati, satu dengan tanwin. So dia andaikan qad pun samalah. Qad jadi qadim. Kan? So qadim ni kan nun ni tanwin. Tanwin ialah nun mati kan? Qadim. So plus ya sini. So maknanya dua sakin tu ialah ya dan nun. Sebab tu hasyiah tu kita pening sikit ayat hasyiah dia. Hasyiah dia kata dan. Yang dia kata sakin tu ialah da dan huruf itlaq.
Ini salah nak rasa. Sepatutnya sakinah ialah ya dan huruf. So nun. Tadi Jadi boleh pula nun tu. Jadi kasrah kan. sini dan ni jadi nun lah kan. Nun dan huruf itlaq. Nun tu tanwin lah. Ialah sakin ialah tanwin, jadi nun dan ya. Kerana isim fi'il kadang-kadang boleh ditanwinkan, kemudian dihazafkan tanwin tadi, nun dia, kemudian didatangkan huruf itlaq. Wa huwa musallamun. Kaedah ni boleh dipakai. Bersyarat in sabata tanwinuhu. Kalau memang macam sahih tu memang orang Arab cakap gitu pun. Ada tak orang Arab cakap qadin? Li'anna tanwinuhu sama'iyun kan? Masalah tanwin isim fi'il ni dia sama'i, bukan boleh dicipta-ciptakan. So yang kaedah ni kaedah yang ni yang dikatakan ni sah jika sekiranya qadin ni memang wujud dalam kalam Arab. Jadi dia punya ni pening sikitlah. Wal kasrah lisakinah ini. Ataupun masuk sini dia okeylah, masuk qad. Dua sini qad plus dengan ya kan. So dua sakin sini. So dal dengan itlaq. Zahir lah, memanglah betul kita kata secara zahirnya, memang nampak gitu. Ma'ana harfu itlaq innama yakunu ba'da kasrah. So oleh kerana ini harfu itlaq, so yang ni kena bagi bawah lah. Cuma problem tadilah dia iskal balik. Mana boleh dia kata demi untuk yang ni akan bagi bawah. Yang ni bagi bawah, yang ni bagi bawah lah. Sebab yang ni bagi bawah lah yang ni boleh dimasukkan. Bukannya disebabkan yang ni masukkan, yang ni jadi bagi bawah. Itu masalah. Wallahu a'lam bissawab.